Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bersama Cikgu Najwa pada hari ini, kita belajar Fizik Tingkatan 4 KSSM, bab yang kelima gelombang bagi subtopik 5.5 pembelauan gelombang. Okey, standard pembelajaran untuk subtopik kali ini adalah murid dapat menghuraikan pembelauan gelombang dari aspek panjang gelombang lambda, frekuensi F, laju V, amplitude A dan arah perambatan gelombang. Seterusnya, murid dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelauan gelombang. Selanjutnya, murid dapat melukis gambar rajah untuk menunjukkan corak pembelauan gelombang air dan kesan pembelauan cahaya. Dan yang terakhir, murid dapat menjelaskan aplikasi pembelauan gelombang dalam kehidupan harian. Gambar foto menunjukkan benteng yang dibina di Marang, Terengganu. Apakah yang menyebabkan muka gelombang air laut di kawasan A dan di kawasan B mempunyai bentuk yang berlainan? Muka gelombang air laut berubah daripada muka gelombang satah di kawasan A kepada muka gelombang membulat di kawasan B. Hal ini menunjukkan bahawa gelombang air laut mengalami penyebaran semasa merambat melalui celah pada benteng. Di tepi dia, benteng yang dibina. Jadi, gambar foto ni menunjukkan fenomena yang dikenali sebagai pembelauan gelombang. Jom kita belajar pembelauan gelombang. Yang pertama, kita perhatikan corak gelombang melalui eksperimen. Seterusnya, kita tengok kepada definisi pembelauan gelombang ataupun maksud pembelauan gelombang. Selanjutnya, kita belajar berkaitan dengan ciri-ciri gelombang yang terdiri daripada lambda. Lambda apa dia itu kita belajar? Lambda adalah panjang gelombang, F, frekuensi, V, laju, A, amplitude dan arah perambatan gelombang. Seterusnya, faktor yang mempengaruhi pembelauan gelombang yang terdiri daripada faktor kesan saiz celah dan juga kesan lambda terhadap corak pembelauan gelombang. Dan yang terakhir, kita belajar aplikasi pembelauan gelombang dalam kehidupan harian. Okey, pembelauan gelombang boleh berlaku kepada gelombang air, gelombang cahaya dan gelombang bunyi. Okey, perhatikan corak belauan gelombang untuk fenomena pembelauan gelombang air. Kita gunakan tangki riak di makmal untuk mengkaji fenomena ini. Bagi alat yang berbeza dengan fenomena pantulan dan pembiasan, di sini bagi fenomena pembelauan kita gunakan alat penghalang. Dua penghalang kita susun untuk menghasilkan celah antara dua penghalang. Dan seterusnya kita guna penggetar satah untuk menghasilkan gelombang satah. Kita guna penggetar satah untuk menghasilkan gelombang tuju yang berbentuk satah. Setelah kita getarkan penggetar satah ni, kita akan dapat perhatikan corak gelombang terbelau. Di beliau kata pandangan atas untuk gelombang tuju dan gelombang terbelau bagi fenomena pembelauan gelombang air. Di sini kita panggil
gelombang 7 bagi gelombang sebelum melalui celah dan gelombang terbelau setelah melalui celah. Okey, kita perhatikan bentuk gelombang yang terbentuk. Okey, jadi di sini gelombang 7 yang terbentuk adalah berbentuk satah. Selepas melalui celah, gelombang tersebut berbentuk bulat. Gelombang membulat. Okey, jadi di sini kita dapat perhatikan bahawa apabila gelombang 7 dia menuju ke arah celah, selepas melalui celah, gelombang tersebut tersebar. Berlaku penyebaran gelombang selepas melalui celah. Jadi, di sini kita boleh perhatikan ciri-ciri gelombang sebelum dan selepas melalui celah. Kita boleh buat perbandingan. Ciri yang pertama iaitu lambda. Lambda apa dia? Lambda panjang gelombang. Perhatikan panjang gelombang 7 sama dengan panjang gelombang terbelau. Maksudnya lambda sebelum sama dengan lambda selepas melalui celah. Seterusnya, ciri yang kedua iaitu F, frekuensi. Frekuensi juga sama kerana berasal dari penjana gelombang yang sama. Ciri yang ketiga, V, laju gelombang. Laju gelombang juga adalah sama. Yang keempat iaitu A. A adalah amplitude. Di sini terdapat sedikit perubahan berbanding lambda, F dan V. A, amplitude akan berkurang selepas melalui celah. Maksudnya, amplitude gelombang terbelau lebih kecil berbanding amplitude gelombang 7. Last sekali kita tengok kepada arah perambatan gelombang. Yang ini ketara kita nampak dia punya arah perambatan dia. Arah perambatannya adalah mencapah. Jadi di sini membentuk muka gelombang yang tersebar. Perhatikan corak berlawan gelombang dalam fenomena pembelauan gelombang cahaya. Di sini kita gunakan pen laser untuk menghasilkan sumber cahaya. Dihalakan kepada celah tunggal yang mempunyai satu celah sahaja dan dihadapkan ke skrin untuk melihat bagaimanakah imej yang terbentuk di skrin ini. Yang pertama kita gunakan saiz celah tunggal tersebut dengan saiz yang lebar. Perhatikan imejnya. Di sini imej yang terbentuk pada skrin oleh saiz celah yang tunggal dengan saiz celah yang lebar ni menunjukkan hanya satu jalur cerah sahaja. Berbeza dengan saiz celah yang sempit menghasilkan corak yang terdiri daripada beberapa jalur gelap dan cerah yang terbentuk secara berselang-seli. Di sini didapati ianya mempunyai lebar yang berlainan. Jalur di tengah yang paling lebar dan yang paling cerah. Jalur cerah dan jalur gelap ni berselang-seli di sebelah jalur tengah adalah lebih sempit dan kurang jelas. Seterusnya kita lihat kepada imej untuk lubang jarum yang besar. Lubang jarum yang besar tidak menyebabkan gelombang cahaya tersebar dan hanya satu bulatan cerah dapat diperhatikan. Berbeza dengan lubang jarum yang kecil, alur cahaya yang melalui lubang jarum yang kecil telah tersebar dan membentuk cincin gelap dan cerah. Ia menunjukkan satu pinggir bulatan yang kurang cerah mengelilingi imej bulat di tengah yang paling cerah dan jelas. Jom perhatikan pula corak berlawan gelombang untuk fenomena pembelauan gelombang bunyi.
Okey, kita gunakan tablet yang disambung kepada satu pembesar suara. Okey. Aplikasi penjana bunyi ini dimuat turun dari laman sesawang dengan bunyi berfrekuensi 500 Hz dimainkan pada tablet yang dipasang dengan pembesar suara. Okay, contohnya kita berdiri di kedudukan X yang nampak tablet dan pembesar suara tersebut. Lepas tu kita ulang lagi aktiviti ni dengan berada di kedudukan Y yang mana di belakang tembok bangunan. Okey, kita buat perbandingan bagaimanakah bunyi yang kita dengari. Okey, pada kedudukan X bunyi didengari. Pada kedudukan Y pula bunyi lebih perlahan didengari. Okey, jadi apa yang kita boleh bincangkan di sini? Okey, bunyi daripada pembesar suara boleh didengar pada kedudukan X dan Y. Bunyi boleh didengar di kedudukan Y walaupun pembesar suara itu tidak kelihatan. Hal ini kerana penyebaran gelombang bunyi mengelilingi penjuru bangunan. Okey, daripada aktiviti yang telah kita bincangkan tadi, persoalannya, apakah definisi untuk pembelauan gelombang? Apakah maksud pembelauan gelombang? Pembelauan gelombang ialah penyebaran gelombang apabila gelombang itu merambat melalui suatu celah atau mengelilingi tepi suatu penghalang. Jadi di sini penting keywordsnya adalah penyebaran gelombang. Okay, apabila gelombang tu melalui suatu celah dan tepi suatu penghalang. Okay, keywordsnya penyebaran gelombang, celah dan penghalang. Okey, kesan pembelauan terhadap ciri-ciri gelombang dapat dirumuskan seperti jadual di bawah. Kita perhatikan ciri yang pertama iaitu lambda. Lambda apa dia? Panjang gelombang. Panjang gelombang tiada perubahan selepas pembelauan. Ini berlaku kerana laju gelombang tidak berubah. Kuantiti yang kedua pula iaitu F, frekuensi. Frekuensi juga tiada perubahan kerana ia berasal dari frekuensi yang sama. Okey, frekuensi sumber yang sama. Okey. Seterusnya, ciri yang ketiga iaitu kuantiti V, halaju. Halaju juga tiada perubahan kerana medium sebelum dan selepas pembelauan adalah sama iaitu tidak berubah. Okey, seterusnya, kuantiti yang keempat iaitu kuantiti amplitude. Amplitude ada perubahan, dia berlaku perubahan di mana selepas pembelauan amplitude berkurang kerana tenaga gelombang tersebar meliputi kawasan yang lebih luas selepas dibelau. Jadi kat sini tenaga gelombang tersebar. Okey, last sekali arah perambatannya. Okey, sebelum pembelauan ia berasal dari satu arah. Selepas pembelauan, dia terhasilnya banyak arah. Menyebabkan muka gelombangnya tersebar. Jadi dapat dibuat kesimpulan bahawa ciri gelombang, kuantiti lambda, F dan V tidak berubah selepas pembelauan. Yang berubah adalah amplitude akan berkurang dan arah perambatannya akan menjadi lebih banyak arah kerana muka gelombang tersebar. Okey, sekarang kita lihat perbandingan corak pembelauan gelombang air, gelombang cahaya dan gelombang bunyi. Pertamanya, kita lihat corak belauan gelombang air. Seperti yang telah kita bincangkan tadi, jika satu penggetar satah bergetar, dia akan menghasilkan gelombang tuju yang berbentuk satah. Selepas melalui celah, gelombang terbelau terbentuk adalah membentuk gelombang membulat. Ini berlaku kerana berlakunya penyebaran gelombang. Okey, seterusnya corak belauan gelombang bunyi. Okey, seperti yang telah kita bincangkan tadi, contohnya satu sumber bunyi diletakkan di tepi suatu bangunan apabila kita berada di satu kedudukan X contohnya.
Okey, yang nampak dengan sumber bunyi tersebut. Okey, di sini bunyi yang didengari. Okey, bunyi yang jelas didengari. Terusnya contohnya bila kita duduk di Y, kita tak nampak sumber bunyi tersebut. Kita duduk di penjuru bangunan, walau bagaimanapun kita dengar juga, tapi dia lebih perlahan berbanding X tadi. Okay, kenapa boleh dengar juga bunyi tersebut? Ini kerana gelombang tersebar mengelilingi penjuru bangunan. Okey, seterusnya untuk corak berlawan gelombang cahaya. Okey, kita ada dua kan ya. Yang pertama, corak berlawan celah tunggal. Okey, ia membentuk imej pada skrin yang mana imej yang jelas pada bahagian tengah. Okey, jika celah tunggal tu berbentuk lurus, tu kita akan dapat imej yang berbentuk lurus. Okey, pada bahagian tengah adalah paling cerah dan paling jelas. Seterusnya, bila ke sebelah kanan ataupun ke sebelah kiri, dia membentuk imej yang kurang jelas. Ataupun makin lama makin pudar dan makin gelap. Okey, seterusnya satu lagi, corak berlawan lubang jarum. Untuk lubang jarum ni, lubang dia berbentuk bulat. Okey, jadi kita perhatikan seperti yang dibincangkan tadi. Corak dia punya pada bahagian tengah ni membentuk jalur cerah yang paling lebar dan paling jelas pada bahagian tengah ni kan. Jadi jalur cerah dan jalur gelap berselang-seli di sebelah jalur tengah adalah lebih sempit dan kurang jelas. Okey. Ini menunjukkan satu siri pinggir bulatan yang kurang cerah mengelilingi imej yang bulat ni di tengah yang paling cerah dan jelas. Okey, seterusnya faktor-faktor yang mempengaruhi pembelauan gelombang. Terdapat dua faktor yang mempengaruhinya, iaitu yang pertama, saiz celah. Yang kedua, panjang gelombang. Okey, bagaimana saiz celah mempengaruhi pembelauan gelombang? Pembelauan gelombang akan bertambah apabila saiz celah berkurang. Okey, di sini menunjukkan bahawa corak gelombang terbelau yang melalui celah sempit lebih melengkung daripada celah lebar. Okey, seterusnya bagaimana pula panjang gelombang mempengaruhi pembelauan gelombang? Okey, pembelauan gelombang bertambah apabila panjang gelombang bertambah. Okey, apabila lambdanya bertambah. Jadi di sini menunjukkan bahawa gelombang dengan panjang gelombang yang lebih panjang mengalami penyebaran lebih besar daripada gelombang dengan panjang gelombang yang pendek. Okey, sekarang jom kita lukis corak pembelauan gelombang air. Okey, di sini kita pertimbangkan faktor yang mempengaruhi pembelauan gelombang tadi. Okey, sama ada faktor celah, faktor celah ataupun faktor panjang gelombang. Di sini kita kena perhatikan betul-betul untuk melukis ataupun melakar muka gelombang selepas melalui celah. Okey, yang pertama kita lihat panjang gelombang tetap dengan celah yang lebar. Okey, lakaran muka gelombangnya adalah bila celah ni adalah lebih besar berbanding dengan lambda. Lambda dia maksudnya kat sini lebih kecil berbanding saiz celah. Jadi lakaran muka gelombang tu dia adalah lurus, hanya di bahagian ujung je yang sedikit melengkung. Jadi di sini menunjukkan bahawa penyebaran gelombang kurang ketara. Berbanding dengan jika celah tersebut celah yang sempit. Kita perhatikan lakaran muka gelombang yang terbentuk. Di sini seperti yang kita bincangkan tadi. Apabila celah ni sempit sempit berbanding dia punya saiz celah ni sama ada dia adalah sama dengan lambda ataupun lebih kecil daripada lambda. Jadi hasilnya menyebabkan
gelombang tersebar dengan ketara. Maksudnya kat sini, gelombang terbelau adalah berbentuk membulat. Bila membulat, yang tu kita katakan gelombang tersebar dengan ketara. Okey, seterusnya untuk saiz celah yang tetap pula. Tapi lambda dia sama ada lambda yang pendek ataupun lambda yang lebih besar. Okey, kita perhatikan jika saiz celah yang tetap, panjang gelombang dia pendek. Okey, panjang gelombang pendek ya. Dia punya rapat-rapat. Jadi apabila kita bandingkan dengan saiz celah yang lebih besar, okey, kita perhatikan di sini terdapat kata garisan muka gelombang tu berlengkung sikit je. Menyebabkan yang depan ni kan dia garis lurus juga ataupun gelombang satah juga. Okay, di sini menunjukkan bahawa penyebaran gelombang kurang ketara. Okay, berbanding dengan gelombang yang panjang, saiz celah yang kecil. Yang ni barulah dah nampak gelombang tersebar dengan ketara. Kerana saiz celah ni sama ada dia adalah sama dengan lambda ataupun lebih kecil daripada lambda. Bila lebih kecil daripada lambda ataupun sama, gelombang terbelau yang terbentuk adalah gelombang membulat. Bila gelombang membulat, kesannya membentuk gelombang tersebar dengan ketara. Okey, sekarang kita lihat di sekeliling kita aplikasi pembelauan gelombang dalam kehidupan. Untuk gelombang air, ada sebahagian kawasan dibina benteng dan di antara benteng tersebut ada celah antara benteng kan. Jadi, apabila air ataupun ombak laut dia melalui celah, dia akan membentuk gelombang terbelau. Pembelauan gelombang semasa selepas melalui celah akan menghasilkan kawasan air yang tenang. Jadi di sini akan sesuai untuk persinggahan kapal dan juga aktiviti rekreasi air. Bagi gelombang cahaya pula, perhatikan. Pada suatu kad kan, contohnya apabila kita sending kad tersebut, kita dapati ada bahagian yang berkilau ataupun berkilat kan. Contohnya kad debit ataupun kad kredit. Apa nama dia tu? Hologram. Apa tujuan dibuat pada kad tersebut? Hologram yang dihasilkan oleh kesan pembelauan cahaya digunakan sebagai tanda keselamatan pada kad bank seperti kad debit dan juga kad kredit. Seterusnya untuk gelombang bunyi. Gelombang bunyi banyak digunakan oleh haiwan untuk komunikasi. Jadi di sini gelombang infrasonik yang contohnya dihasilkan oleh gajah mempunyai panjang gelombang yang panjang untuk memudahkan komunikasi antara gajah pada jarak yang jauh. Kita tiba di penghujung pembelajaran. Seperti biasa, kamu selesaikan soalan latihan formatif bagi subtopik ini. 5.5 untuk subtopik pembelauan gelombang. Latihan formatif ni pada muka surat 209. Selesaikan soalan latihan 1 dan 2 sahaja. Mudah je kan? Jom kita meneroka alam di sekeliling kita yang menunjukkan, ni contohnya kan situasi pembelauan gelombang air, gelombang cahaya dan gelombang bunyi dalam kehidupan harian. Banyak lagi contoh-contoh untuk gelombang cahaya contohnya. Di sini contohnya pengesanan kad pengenalan. Diletakkan di bawah mesin pengesan wang palsu. Bila kita letakkan di bawah cahaya tu, kita akan nampak kesan hologram pada kad pengenalan. Ataupun mungkin kita letak duit dan sebagainya kan. Jadi kamu meneroka alam ini dengan banyak lagi situasi fenomena pembelauan untuk kegunaan seharian kita. Sampai setakat ni dulu untuk kali ini. Terima kasih semua
Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Cikgu Najwa. Okey, sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Bye.